salat. Dia sampai tadi waktu Zuhur, ni nak bawa dia mai kuliah, berani dah nak kata, jom petang ni, jom ikut ayah habis kuliah, berani tak? Dah semayang jemaah, ada kuliah malam ni, berani tak? Berani. Kalau pak mentua aja, mak mentua tu tak pergi, yang ayah hang pula, abang hang pun kalut lah, mereka baru sampai letih, sampai tak ada akal malam tu. Tu mak mentua kata kat pak mentua, mak mentua kepala akal. Sedang ayat tu kata perintahkan keluarga sembahyang, menantu keluarga, cucu keluarga, abang ipar keluarga, adik ipar keluarga, adik ipar, semua keluarga. Mana anak kak? Ni cucu kita, mana nak ajar, nak suruh sembahyang. Waktu hari tak nak kuliah, katakan malam tak kuliah misalnya, mai bayang ni ajak cucu-cucu mai lepas bayang kita balik. Mana nak ajak? Tu macam mana ayat tadi? Kalau hampa kata hampa beriman dengan ayat Allah, diberi peringatan, hampa menyukur sejurang, berani nak apa? Bayang. Bukan nak suruh sembahyang, buat pesta keramaian lagi, buat pesta, buat apa semua, buat konsert-konsert, buat semua, tak kira konsert mana, hiburan, nak ajak orang tak sembahyang. Allah ni bila dia marah, dia turun bala. Bala macam mana tak tahu. Jangan bagi Allah marah. Manusia marah tak apa, manusia marah tak apa. Jangan bagi dah Ustaz main masjid lama, tak usah bagi dia pijak tepeng langsung, tak apa, aku mengajak tempat lain. Tapi kalau Allah marah, muka bumi mana yang bukan muka bumi Allah? Kalau Allah marah, di Tepeng pun tak boleh duduk, di Al-Staf tak boleh duduk, di Sungai Tani tak boleh duduk, di Kuala Lumpur tak boleh duduk, dan Singapura, di mana pun tak boleh duduk, sebab ni muka bumi Allah. Minum air pun Allah tak suka, makan ikan tak suka, makan daun pun tak suka, apa pun tak suka. Pasal harta mereda aku tak suka. Jangan bagi Allah marah. Orang marah tak apa, marah ni. Bini marah pun tak apa. Dia tak apa. Anak kahwin 3. Tak apa. Tapi kalau Allah marah, apa jawab? Nampak? Makna hakikat solat yang didirikan itu untuk mengabdikan diri atau mengabdi pada Khalik. Yang kedua, tujuan solat yang dikerjakan. Tujuan solat yang dikerjakan. Apa Tuhan bertujuan apa solat ini sebenarnya? Tidak lain tak bukan, jawapan dia mendekatkan diri dengan Allah. Taqarrub ila Allah, dekat dengan Allah. Bila dekat dengan Allah, jauh dengan syaitan. Dekat dengan Allah berarti dekat dengan syurga, jauh dengan neraka. Nampak tak? Ni, kalau dua tiang ni macam ni nanti. Tuan-tuan, dekat di sini berarti jauh di sini. Tuan-tuan, dekat di sini, jauh di sini. Kalau di sini syurga, di sini neraka. Letak dekat syurga, jauh dengan neraka. Tapi tuan-tuan dekat dengan syurga, jauh dekat dengan neraka, jauh daripada syurga. Di sini Allah, di sini syaitan. Tuan-tuan dekat dengan Allah, jauh dengan syaitan. Tuan-tuan dekat dengan syaitan, jauh dengan Allah. Dia begitu. Maka tujuan solat ini adalah untuk mendekat diri dengan Allah, taqarrub ila Allah. Dekat dengan dia. Sebab dalam solat kan ada doa. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, aku berdosa, ya Allah. Rabbi ghafirli warhamni, ya Allah, kasihanilah aku, ya Allah, janganlah menghukum aku secara melulu, ya Allah. Wajburni, ya Allah, tutupilah segala kesalahanku, jangan buka, ya Allah. Kalau buka aku malu, Nabi ku malu. Warfa'ni, ya Allah, tinggikan darjatku, ya Allah, dan seterusnya sampai lagi. Maknanya taqarrub ila Allah. Dalam solat itu tujuannya. Tujuan solat. Kenapa kita sambil lewat dengan solat? Orang kampung pun dah tak solat, orang bandar tak solat, duk rumah taman tak solat, duk flat tak solat, jadi pegawai tak solat, jadi wakil rakyat tak solat, jadi menteri tak solat, jadi apa dia apa ni? Jadi ayah tak solat, jadi suami tak solat, jadi bini tak solat, jadi tukang masak tak solat.
Tak kacau. Hak tukang masak lagi tu. Duk masak di kedai, tak sayang. Dah lah basuh bismillah benda apa benda. Kita balik bagi makan, kita makan, anak bini kita makan, tak pakai hati. Sebab hasil daripada perbuatan yang tidak salah. La haula quwwata illa billah. Kok jadi macam ni? Nampak dah? Makna tujuan dia untuk mendekatkan diri dengan Allah. Kita nak dekat dengan Allah masa bila? Masa sakit. Masa timbul bencana dandan ke? Buat keluar surat siaran. Tempek di papan nyataan masjid tu. Buat besar-besar. Mohon solat hajat untuk menjauhi. Oh, bila jadi satu baru dengan Allah. Apa cerita? Berlaku satu bencana barulah nak tempek. Tajuk dia mohon solat hajat. Masa tu baru nampak mengusi. Dan cari siapa ustaz mana atau nak ni. Hari tu ustaz tak boleh masuk dalam masjid. Lepas tu cari pula ustaz lah. Bila main solat, jadi ustaz dia kerja dia solat je lah. Lu fikirlah sendiri. Yang ketiga, matlamat salat yang diadakan. Nak tahu pula matlamat. Tadi hakikat. Yang kedua tujuan. Yang ketiga, matlamat salat yang diadakan oleh Allah. Bukan sengaja Allah nak mengadakan salat. Bukan sengaja Allah nak menyusahkan orang. Tapi nak tahu matlamat salat diadakan. Jawapan dia ialah untuk mengagungkan Allah. Sebab dalam puasa tak boleh mengagungkan Allah. Dalam zakat tak mengagungkan Allah. Dalam haji pun tidak. Sebab dia sekali-sekali. Tapi hari-hari mengagungkan Allah. Sebelum solat, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diagungkan. Kemudian tiap-tiap individu pula, Allahu Akbar. Nampak? Makna tujuan dia untuk mengagungkan Allah. Tuan-tuan kata asyik baik juga main malam ni. Maknanya betul-betul malam tak main malam ni, baik cucu main tadi. Dia main. Baru tahu. Bukan senang solat tuan-tuan. Bukan main-main Allah bagi salam. Dah. Dia ada pengisi dalam tu. Jadi matlamat salat diadakan untuk mengagungkan Ilahi, mengagungkan Khalik, membesarkan dia, meninggikan dia. Yang keempat, kehendak salat yang didatangkan. Kehendak salat yang didatangkan oleh Allah. Allah mendatangkan salat bagi setiap individu. Sampai kau tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring, tak boleh baring. Maknanya, kenapa begitu penting kehendak salat yang didatangkan oleh Allah? Ni benda ni semua kena cakap. Tapi nak cakap kasar sikit, dia kata kasar ni tak boleh masuk masjid. Tambah-tambah sebut politik sikit. Tu dia mula nak politik tu. Habis ayat Quran 85 ayat politik, hampa nak buang mana? 85 6,666 ayat. 85 daripadanya adalah ayat pemerintahan. Ayatul imam, ayat kepimpinan. Apa nak buang ke mana ayat? Nak tanya apa? Besok nak masuk dalam kubur akan tanya, wa ma imamuka, dan apakah imammu? Dia nak abang Quran timai kat dia, bila aku jadi imam, ayat aku pun nak buat. Mampu. Baik. Jadi apa kehendak solat datangkan? Jawapan dia untuk menjauhi perkara keji dan mungkar. Didatangkan solat untuk kita, kehendak solat untuk menjauhi perkara keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya bila kamu mendirikan solat tu, solat dapat menjauhi kamu, mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Sebab wuduk tu sendiri, bila ambil basuh tangan, keji tangan tak ada, kumuk mulut, keji lidah tak ada, basuh muka, keji mata tak ada, basuh kepala, keji otak tak ada, dan sebagainya. Jadi maknanya solat itu dapat menjadi itu kehendak yang didatangkan solat itu. Yang kelima, maksud solat yang dilakukan. Maksud solat yang dilakukan. Kenapa sampai 5 kali sehari, tak termasuk yang sunat-sunat? Apa maksud?
Tengah-tengah tidur. Macam sekretaris itulah bos panggil, kena mangkit. Bos panggil, tengah lena ni, pukul 3.30, pukul 4. Tiba-tiba jaga, pukul waktu tu tergerak tarik kaki dan sebagainya. Oh, tanya bos panggil. Oh, nak. Sampai macam tu kenapa maksud solat yang lakukan untuk apa? Siang ada berapa? 2. Malam ada berapa? 2. Tengah-tengah antara siang dan malam ada berapa? 1. Nak kata malam tidak, jangan main pagi. Nak kata pagi sangat pun tak, matahari tak naik lagi. Subuh ada 1. 2 siang, 2 malam, tengah-tengah 1. Kenapa sampai macam tu? Tak termasuk solat duha, tak termasuk rawatib, tak termasuk istikharah, tak termasuk tasbih, taubat, hajat, tak termasuk tarawih. Belum lagi diambil kira tahajud 8 rakaat, witir 3. Bila mai gerhana matahari, gerhana bulan dilakukan lagi. Kenapa? Apa tujuan dia? Apa maksud dia? Maksud solat lakukan? Kerana nak membentuk saksiah melalui 3 huruf. Pembentukan saksiah melalui 3 huruf. Sad, lam, alif, ta. Sad, lam, alif, ta. Nak bentuk diri melalui 3 huruf saja. Apa dia? Sad, nak membentuk diri kita menjadi orang yang sabar. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah, kan sabar dan berikan salat. Sesungguhnya salat itu memang berat untuk dikerjakan, dilakukan, didirikan, melainkan bagi orang yang khusyuk. Berat salat tu. Nampak lagu dengan ni yang mengaji bagi berat gitu. Oh, baru tahu. Datang lagi, wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Mintalah pertolongan Allah dengan bersabar dan berikan salat. Sungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Huruf sad membentuk kesabaran. Tengah-tengah tidur kena bangkit subuh. Habis subuh pergi buat kerja sikit, pukul 9 kena buat duha. Baru masuk jabat balik sakitkan 1.30 kena sembahyang lohor. 1.30 tak ada, antara mana file tak habis lagi, pukul 4 habis, 4.50, 55 kena azab pula. Balik pula gedebuk baru saja ni, baru sampai rumah azab pula ngerik. Mana kena sabar. Kena sabar. Jangan kata apa mayang kerak ni, jangan kata sabar. Bentukkan diri sabar. Nanti dia tu cerita dia. Orang perempuan tak baru duk goreng cucuk, baru 2 kepi nasak dah. Laki nak balik lah. Sabar. Lepas tu balik-balik, laki kata mana kata cok ubi goreng. Dia balik kat laki dia, asal nak buat macam mana? Taklah sabar lagi orang ni. Dia orang sabar, dia sendiri boleh marah. Oh sabar. Kena sabar. Lam alif, la dalam istilahnya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebab ada ayat, wahai, katakanlah wahai hamba-hambaku. Qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu dalam kehidupan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Makna bila kita salat, orang yang salat tak putus asa. Kalau orang yang salat putus asa juga, orang yang salat tak sabar juga, tak tahu. Allah ajar, jangan putus asa. Dia apa dah? Kemudian ta, maknanya takwa, makna membentuk kepribadian menjadi orang yang bertakwa. Nampak dah? Itu dia salat yang dilakukan kerana nak bentukkan diri melalui 3 huruf saja. Yang keenamnya, pengisian salat yang diamalkan. Pengisian salat yang diamalkan. Kita amal salat, apa pengisian dia? Salat sebagai satu amalan, amal salih. Sebab dia main dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Surah apa?